Assalamualaikum, saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu konsep mikroiklim bandar, konsep pola haba bandar dan faktor semula jadi menyebabkan berlakunya kejadian jerebu. Konsep mikroiklim bandar merupakan fenomena cuaca dan iklim makro yang terbentuk dan dialami di sesuatu kawasan yang terbatas keluasannya, iaitu kawasan bandar. Ciri-ciri suhu, hujan, kelembapan udara, corak tiupan angin dan lain-lain yang amat berbeza dengan kawasan pinggir bandar atau dengan keadaan sebelumnya berlaku pembandaran. Kelainan ciri-ciri iklim yang dialami di bandar berbanding dengan luar bandar. Konsep pola haba bandar. Suhu adalah satu unsur utama yang mengalami perubahan akibat aktiviti manusia di bandar. Peningkatan terhadap suhu di pusat bandar sehingga beberapa darjah Celsius melebihi daripada suhu sekitaran di pinggir bandarnya menghasilkan satu fenomena yang dikenali sebagai pulau haba. Bangunan-bangunan konkrit, jalan-jalan berturap, medan letak kereta berbitumen merupakan bahan-bahan yang menggalakkan proses pengaliran dan simpanan haba pada siang hari sebagai haba pendam dan dibebaskan pada waktu malam bagi mengimbangi kehilangan haba di muka bumi. Pembebasan haba dari bumi ini sepatutnya terus didesapkan ke angkasa, tetapi di bandar proses ini tidak berlaku. Sebaliknya, haba bumi dihalang oleh bahan-bahan pencemar di udara yang kemudian memantulkan kembali tenaga tersebut ke bumi. Kesannya, tenaga haba terus berkitar pada ruang atmosfera bandar yang menyebabkan suhu meningkat. Ini adalah satu contoh kejadian pulau haba di luar bandar dan bandar. Di luar bandar, udara tidak begitu panas manakala bandar udara panas naik ke atas dengan mengandungi bahan-bahan pencemar. Terdapat pelbagai faktor semula jadi yang menyebabkan berlakunya kejadian jerebu, iaitu antaranya kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan melepaskan pelbagai jenis partikulat terampai di dalam udara seperti asap, habuk, celaga. Di samping gas-gas pencemar termasuklah karbon dioksida serta karbon monoksida. Kuantiti zarah terampai yang dilepaskan biasanya banyak kerana keakaran jenis ini tidak lengkap akan menghasilkan hasil sampingan seperti karbon dan abu. Contohnya, fenomena jerebu yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997 hingga 1998 adalah disebabkan oleh cuaca panas El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia. Walaupun sumber kebakaran hutan itu berlaku di Indonesia, tetapi hasilnya telah tersebar ke hampir seluruh Asia Tenggara termasuklah Malaysia, Singapura dan Brunei. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi juga secara semula jadi boleh menyumbang kepada fenomena jerebu kerana ia turut mengeluarkan bahan-bahan pencemaran dan gas-gas serta debu dalam kepekatan yang tinggi. Tenaga dari letupan gunung berapi tersebut mencukupi untuk debu dan gas dilepaskan sehingga lebih daripada 30 km tingginya di dalam ruang angkasa. Contohnya, letupan gunung berapi Pinatubo di Pulau Luzon, Filipina pada 4 Jun 1991 telah menyebabkan hampir seminggu Kepulauan Asia Tenggara dilanda jerebu. Letupan Pinatubo dianggap letupan terkuat di abad ini. Gas yang paling banyak ialah sulfur. Kepulan asap yang tebal yang dipenuhi oleh abu dan debu naik hingga melebihi 18,000 meter. Langit menjadi gelap dan cuaca sekitar seolah-olah bertukar menjadi malam diseliputi berjuta-juta tan abu dan debu. Gambar gunung berapi yang meletus yang mengeluarkan asap dan debu sehingga menyebabkan jerebu. Fenomena kemarau yang panjang. Jerebu terjadi akibat daripada keadaan kemarau dari tempoh yang lama akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan berdebu. Debu-debu yang terhasil disebabkan oleh cuaca yang kering dan akan berterbangan di udara apabila ditiup oleh angin. Di sini saya sertakan gambar keadaan tanah apabila berlakunya kemarau yang panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.